Ini adalah salah satu kes di mana pesakit ini sebenarnya ada kanser tulang belakang. Okay. Ini adalah 56 tahun, berbangsa Kayan. Pada tahun 2016 dia mempunyai breast cancer, tapi dia sudah menjalani pembedahan dan juga complete kemoterapi untuk breast. Tetapi selepas 4 tahun kemudian, saya melihat kes ini pada tahun 2020. 4 tahun kemudian, pesakit ini punya sakit belakang. Di mana sakit belakang tu dia tak seperti sakit sciatica. Sakit belakangnya adalah sakit sentiasa. Pagi sakit, malam sakit, semasa tidur juga sakit. Kita panggil ini adalah rest pain. Rest pain. So, it interfere the night sleep. So, spinal claudication maksudnya pesakit ini apabila dia berjalan, kaki dia berasa kebas. Tetapi yang baik sekali dia tidak mempunyai kelemahan kaki. Ya, itu adalah bagus. So, apabila kita buat X-ray, kita tidak boleh nampak penyakit secara jelas. Tetapi berdasarkan X-ray ini, kamu lihat ni, kita panggil winking all. Apabila tulang belakang ni, sebenarnya ada mata di sini. Satu mata dan satu mata. Melihat satu mata dan satu mata. Dan ini dan ini. Tetapi tulang belakang ini kita panggil winking all sign, maksudnya pedicle, ataupun mata kita panggil pedicle lah, seperti akar mata ni. Pedicle dia sudah seperti winking, putih, dan kita tidak nampak shadow pedicle. Maksudnya pesakit ini kemungkinan ada kanser. Dan apabila doktor membuat MRI dan kita melihat ada kanser, kanser bahagian P12, L3 dan L4. Ini kita panggil spinal metastasis ataupun breast cancer sudah melarat ke tulang belakang. Ini penting. Ini penting untuk kita faham apa konsep ini, sebab apabila sesiapa yang mempunyai breast cancer ataupun kanser sejarah kanser, apabila dia mempunyai sakit belakang, dia mesti jumpa doktor untuk MRI, sebab kemungkinan kanser telah melarat ke tulang belakang adalah sangat tinggi. Okey. So inilah salah satu contoh cases. Dan apa yang telah berlaku dengan pesakit ini, saya disebabkan kanser sudah melarat, dia telah di-refer kepada pusat kanser untuk rawatan selanjutnya. Tapi secara duka cita dalam masa 5 bulan begitu, pesakit telah meninggal dunia. Okay. So kesimpulan yang doktor ingin pesakit faham adalah sesiapa sahaja yang ada sejarah kanser, apabila pesakit itu mempunyai sakit belakang, dia mesti membuat MRI untuk deteksi kanser. Sebab dengan MRI yang awal kita boleh merawat. Actually sebenarnya dia ada modern kemoterapi, radioterapi dan modern surgery untuk merawat kanser tulang belakang. Okey. Kes yang ke satu. Okey, kes ke-8. Okey. Slip disc selalunya berlaku di bahagian cervical
dan juga bahagian lambak. Tetapi ada juga slip disc berlaku di bahagian torasik. Tetapi amat jarang, amat jarang. Ini adalah kalau bahagian torasik, slip disc di bahagian torasik, percentage dia, kebarang kalian adalah kemungkinan hanya 1 hingga 2% daripada disc, slip disc. Okay. Ini contoh yang ada di hospital ini. Kita melihat pesakit ini mempunyai slip disc di bahagian T10 dan T11. Melihat sarafnya, melihat saraf ni bahagian ni okey, besar, dan apabila pergi sini sempit, seperti ada jepitan, seperti ini. Dan sarafnya juga terlalu sempit. Pesakit ini simptomnya adalah sakit belakang dan kebas kaki, dan tidak merasa, deria rasa amat kurang. Kenapa? Sebab pesakit ini sebenarnya mempunyai luka di bahagian ibu jari kanan, luka yang dalam, tetapi pesakit tidak merasa sakit langsung. Ini disebabkan saraf tunjang sudah cedera, deria rasa ataupun deria pertahanan badan sudah tidak berfungsi dengan baik. Sebab itu pesakit mempunyai luka yang dalam di bahagian ibu jari kaki. Dan apabila saya melihat pesakit ini tidak mempunyai deria rasa, walaupun lukanya di bahagian ibu jari kaki kanan terlalu dalam, kami terus membuat MRI untuk melihat sama ada saraf tunjang sudah mempunyai tekanan. Memang betul di bahagian segmen T10 dan T11, saraf tunjang dia sudah mempunyai tekanan yang dalam, sangat teruk. Jadi pesakit ini menjalani pembedahan decompression. Decompression maksudnya kita membuang tekanan kepada saraf. Selepas decompression kita instrumen maksudnya letak skru. Okey. Ini adalah keputusan dia. Apakah itu decompression? Di mana kita membuang segmen, setengah segmen tulang untuk membuatkan saraf tunjang mempunyai blood circulation ataupun blood supply yang baik. Selepas decompression, kawasan tersebut tidak stabil, sebab itu kita meletakkan skru, instrumentation. Dan hari selepasnya pesakit itu sudah mempunyai rasa dan sudah boleh berjalan. Kenapa dia dalam keadaan yang baik? Sebab dia datang lebih awal. Dan kita dapat membuat operation dalam masa 24 jam dan dia boleh berjalan selepas itu.